Okay, so good morning. Di hari ini kita akan belajar berkenaan dengan bab 6. Minggu lepas kita belajar bab 5, jadi sekarang kita belajar bab 6. So apa itu bab 6? Okay, dalam bab 6 kamu akan belajar berkenaan dengan ketaksamaan. Kalau kamu tengok tajuk dia dalam buku teks, okay? So dia merupakan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Nanti cikgu akan terangkanlah apa itu ketaksamaan. Okay, apa dua pemboleh ubah? Okay, pemboleh ubah biasanya dia guna X, Y, kadang-kadang dalam tu dia guna A dan B dan sebagainya lah. So apa itu ketaksamaan? Apa beza ketaksamaan dengan persamaan? Okay. Kalau persamaan, nama pun sama kan? Kalau persamaan, contohnya persamaan kuadratik, kamu tulis macam ini. Okey, ini dinamakan sebagai persamaan. Dia gunakan simbol sama dengan. Okey, kalau ketaksamaan dia tak guna simbol sama dengan. Boleh juga dia guna simbol sama dengan, tetapi dia ada lebih banyak simbol. Okey, kamu ada guna simbol sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan. Satu lagi simbol yang akan kita belajar ialah yang lebih kecil ataupun sama dengan. So semua simbol tu ada di buku teks kamu, muka surat 156. Nah di tepi tu kamu tengok memori saya. Kalau dia tulis memori sini bermaksud kamu sudah belajar di menengah rendah lah. Okay, apa semua simbol tu ini lebih besar, lebih kecil, lebih besar ataupun sama dengan, lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, so itu ialah ketaksamaan. Jadi kalau dia dalam bentuk dua pemboleh ubah, biasanya kita tulis beginilah. Y, boleh guna Y, boleh guna A, B lah. Contohnya lebih besar daripada 3X tolak 4. Ini contoh sajalah. So di mana di sini dia ada dua pemboleh ubah, iaitu Y dengan X. Pemboleh ubah ni kalau dibagi dalam situasi, kadang-kadang dia merupakan, dia mungkin boleh merupakan bilangan, mungkin boleh merupakan harga lah, harga unit ataupun bilangan barang tersebut, bergantung kepada apa maklumat yang dikehendaki. Okey, jadi kita cuba untuk bahagian pertama dalam modul kamu, praktis di SKP 6.1a. Wakilkan setiap situasi yang berikut dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okay, dia minta kamu senaraikan sendiri. Okay, so dalam modul kamu untuk kali ini, part 1 ini, kamu perlu buat A, B dan C. Okay, tetapi untuk contoh ni, cikgu tak gunakan modul lah sebab soalan dia limited. Jadi cikgu nak kamu buat 3 soalan dalam modul itu sendiri. Cikgu terangkan menggunakan buku teks. Contoh dalam buku teks sama saja bentuk soalan dia. Okay, praktiskan diri 6.1a. Okey. Soalan A lah, kita guna soalan A. Guna soalan A yang Puan Linda tu. Kalau kamu nak lebih jelas, kamu boleh buka buku teks kamu lah, rujuk sama-sama. Okey. Puan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Harga sekilo ikan tenggiri. Okey, dia ada sini harga sekilo ikan tenggiri dengan udang, dua benda ni. Yang dia bagi adalah harga sekilo kan? Harga sekilo. Harga sekilo bagi tenggiri ialah RM25, harga sekilo bagi udang ialah RM45. Okey, kalau kamu beli udang kan, contohnya kalau kamu beli ayam, harga ayam ialah RM12 1 kilo. Kalau ayam kamu, apa lagi kuantiti yang perlu? Selain daripada harga sekilo, kamu perlu darab dengan bilangan dia kan, bilangan kilo dia kan, ataupun bilangan jisim dia. So yang tak ada maklumat, yang tak ada di sini ialah, okay, kalau kamu perhatikan soalan ni, apa yang tak ada di sini? Yang tak ada di sini ialah dia punya berapa kilo ikan itu kan. Ikan itu kamu tak tahu berapa kilo, udang tak tahu berapa kilo. Yang kamu tahu ialah sekilo tenggiri RM25, sekilo udang RM45. Berapa kilo yang dia beli, kita tak tahu. Jadi kuantiti yang kamu tidak tahu tu, itu ialah clue kepada kamu ataupun tips dia kepada kamu. Itu dia punya pemboleh ubah lah. So mungkin saya boleh letak tenggiri
Bilangan kilo tenggiri itu saya letak sebagai X. Bilangan kilo bagi udang saya letak sebagai Y. Berapa jumlah dia pakai? Dia menggunakan duit 250. Dia menggunakan 250. Okey, now kita cuba. Cikgu kecilkan. Okey, kita cuba bentukkan dia. Okey. Tenggiri. Ini tenggiri. Nanti dalam contoh tak perlulah kamu buat sedetail ini, kamu boleh terus buatlah. Okey, udang. Okey, tenggiri dia adalah X, udang adalah Y. Harga sekilo adalah tenggiri ialah RM25, udang ialah RM45. Okey, jadi kalau kamu nak kira jumlah pembelian dia kan mestilah berapa kilo darab dengan harga sekilo dia. So contohnya kalau untuk kes tenggiri itu kamu akan gunakan RM25 darab dengan bilangan kilo yang diwakilkan dengan X. Kalau jumlah pembelian tambah dengan RM45 untuk udang tu darab dengan berapa kilo udang. Berapa kilo udang tu diwakili dengan Y kan. Okey. Jadi simbol yang seterusnya, dia mau berbelanja. Ini perhatikan betul-betul. Dia mau belanja 250. Kalau dalam dompet kamu ada 250, boleh kamu belanja lebih kah? Tak dapat kan. Kalau lebih sudah hutang kan. Kita boleh belanja kurang daripada jumlah yang kita ada, ataupun cun-cun ngam-ngam 250 pun boleh juga. Jadi simbol yang sesuai di sini, kalau kamu ada 250, kamu boleh berbelanja kurang ataupun sama dengan. Tak boleh lebih. Ingat tadi kenapa? Kalau dalam kes duit tak boleh belanja lebih daripada apa yang kamu ada. Jadi simbol yang sesuai di sini ialah lebih kecil ataupun sama dengan. So ada satu lagi tugasan kamu. Kalau kamu tengok ketaksamaan ini kan 25, 45, 250 dia terlalu besar. Kita ringkaskan. Dia macam pecahan juga. Kalau pecahan besar sangat kita ringkaskan. Okey, 25, 45, 250 boleh bagi apa? So you try lah. Kalau kamu tengok 5, 5, 5, cuba bagi 5, kita ringkaskan. Okey, kamu bagi 5. 25 bagi 5, saya dapat 5x. 45 bagi 5, 9y. Kecilkan. Simbol dia jangan ubah. 250 bagi 5, saya dapat 50. Boleh lagi cari dia punya faktor sepunya yang sama. Tak ada lagi kan. 5 tak boleh bagi. Kalau dia bagi 5, 9 tak boleh bagi 5. Jadi inilah bentuk yang terringkas lah. So kamu tinggalkan jawapan ketaksamaan kamu dalam bentuk yang terringkas. Okey, itu satu contoh lah. Okey. Alright. Itu untuk kes pembelian. So kita cuba yang ada harga. Yang ini kalau kamu sudah dengar, kamu pause dia, kamu cuba buatlah. Okay, satu lagi contoh untuk part 1 ini. Okay, yang ini ya. Contoh yang D. Kenapa D? Sebab dia ada perkataan khas dia, iaitu minimum. Apa maksud minimum? Okey, sama juga kamu buat macam tadi. Okey, dia ada dua bahan. Nasi lemak telur, nasi lemak ayam. Okey. Nasi lemak telur NLT ya, cikgu guna short form saja. Nasi lemak ayam. Yang saya ada ialah sebungkus. Oh, sorry, salah. Sebungkus nasi lemak telur ialah 150. Nasi lemak ayam ialah RM3.50. Apa yang tak ada di situ? Kalau jumlah jualan, mestilah harga sepaket darab dengan bilangan kan, berapa kamu jual. Okey. Jadi di sini petanda dia lah. Bilangan nasi ayam telur yang sudah dijual wakilkan dengan X. Nasi lemak ayam pula kamu wakilkan sebagai Y. Itu bilangan lah. Tadi soalan tadi ialah bilangan kilo. Sekarang ialah bilangan bungkusan yang sudah dijual. Sebab itu tidak dinyatakan dalam soalan lah. So, nasi lemak telur X, nasi lemak ayam ialah Y. Jadi apabila saya terjemahkan dalam bentuk jualan, okay, kamu perlu darab dia lah. Darab, lepas itu tambah. So, 1.5X
tambah dengan 3.5y. Betul lah, kalau saya darab kita tulis saja dekat-dekat lah. Okey. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120 untuk mendapat keuntungan minimum. So, apa maksud keuntungan minimum? Contohnya, berat minimum ialah 80. Bermaksud berat itu boleh kurang daripada 80 kah? Minimum. Minimum tak boleh. Tetapi dia boleh lebih. Okay? Bermaksud kalau perkataan minimum, dia tak boleh kurang. Dia mesti lebih. Minimum bermaksud paling kecil sudah. Jadi kalau kamu jumpa perkataan minimum, simbol untuk minimum ialah ni. Ingat tu. Okay, simbol untuk minimum kalau kamu jumpa dalam apa-apa situasi nantilah. Ada satu soalan minimum dalam modul kamu. Jadi kita gunakan simbol itu. Berapa tadi? Minimum ialah 120 kan? Salah tadi. Sorry, salah simbol. Cikgu perbetulkan. Kalau kamu jumpa minimum, tak boleh kurang, dia mesti lebih. Jadi simbol dia adalah ni. Okay, cikgu perbetulkan balik statement cikgu tu. Minimum ialah lebih ataupun sama dengan. Tak boleh kurang sebab minimum menunjukkan dia ialah paling kecil sudah. Boleh lebih. Okay, kamu boleh buat catatan inilah. This one catat dia. Kalau jumpa perkataan minimum, guna simbol ni. So, dalam kes ini dia adalah minimum, kita guna simbol inilah. Minimum 120. Okey, jadi 1.5, 3.5 tadi kalau besar sangat kita ringkaskan. Sekarang pula kalau kamu jumpa ketaksamaan yang ada perpuluhan, okey, kita mesti genapkan. 1.5 macam mana kamu nak genapkan? 1.5 darab 2 berapa? 3 kan? Jadi nak genapkan 0.5, kita darab saja semua dengan 2. 1.5 darab 2 berapa? Dapat 3. 3.5 darab 2, 3,5 darab 2, 7. 120 darab 2, 240. So, kalau perpuluhan, genapkan. Alright, so kamu akan dapat, inilah jawapannya. Kelas, langkah kerja ni, kalau nanti dalam contoh kamu nak tunjukkan, by all means tunjukkan. Tapi buat dengan kemaslah. Dia tunjukkan daripada sini, dia berubah ke sini. Tetapi langkah akhir dia ataupun jawapan akhir dia mesti dalam bentuk termudah. Perpuluhan jadikan genap, terlalu besar kita ringkaskan, kecilkan dia, gunakan pembahagian sepunya. Okay, so itu ialah part 1. Jadi kamu cuba buat soalan A, B, C untuk praktis di SKP 6.1A. Bagi siapa yang ada masalah dengan pengedaran modul, cikgu akan sertakan juga format PDF dalam grup kelas lah. Pastikan kamu rujuk dia. Okay, so itu sahaja. So next part kita akan tengok soalan yang seterusnya lah. So ada 3 bahagian setiap minggu, part 1, part 2, part 3. Pastikan kamu ikut setiap tu. Kalau kamu nak advance boleh rujuk buku teks, cikgu rasa pun boleh kamu ikut dia. Okay, itu saja. Bye bye.